Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cikgu teruskan lagi PDPR kita pada hari ini dengan membincangkan tajuk yang seterusnya, iaitu keserupaan dan pembesaran. Masih lagi di bawah bab 7, kekongruenan pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, pembesaran ni kamu kena ambil cakna betul-betul kerana untuk subtopik yang seterusnya kita akan gunakan pembesaran ini. Okey, di bawah tajuk gabungan transformasi. Okey, sebelum itu cikgu terangkan dulu apakah yang dimaksudkan dengan pembesaran dan keserupaan. Okey, pembesaran ialah satu transformasi dengan semua titik objek bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah malar. Okey, titik tetap itu dikenali sebagai pusat pembesaran dan nisbah malar itu dikenali sebagai faktor skala. Dengan erti kata lain, faktor skala tu kamu ukur berapa kali objek itu membesar. Okey, berapa kali objek itu membesar. Di mana faktor skala rumusnya adalah sisi image bahagi sisi objek. Dan faktor skala juga kita gunakan simbol K lah. Okey, so itu adalah rumus bagi faktor skala. Okey, apa itu keserupaan? Keserupaan adalah objek yang mempunyai bentuk yang sama tetapi saiz yang berbeza. Maksudnya bentuknya sama, saiznya yang berbeza. Ciri-ciri keserupaan ialah bentuk yang serupa dan sama, sisi sepadan bagi setiap pasangan dan mempunyai sudut sepadan yang sama saiz. Maksudnya sudut sepadannya mesti sama saiz, bentuknya juga mesti serupa dan sama. Itu adalah keserupaan. Okey. So, secara umumnya faktor skala tadi cikgu dah terangkan, faktor skala dalam bentuk simbol adalah K. Boleh ditulis atau boleh dicari dengan menggunakan rumus jarak titik sepadan imej dari K per jarak titik objek dari P. Dengan erti kata lain, faktor skala adalah panjang sisi imej bahagi panjang sisi objek. Okey, mari kita lihat perbincangan yang pertama ni. Okey, so perbincangan ini cikgu ambil daripada buku teks. Jadi anak-anak bolehlah merujuk kepada buku teks untuk pembacaan yang lebih lanjut. Okey, kita lihat contoh yang pertama ini. Rajah di sebelah menunjukkan 3 objek dan imejnya di bawah transformasi pembesaran. Perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran untuk yang berikut. Dia minta 2 perkara, iaitu menentukan faktor skala dan di mana pusat pembesaran. Okey, so dari itu dia meminta kita mencari objek bagi ABCD. Yang mana objek bagi ABCD? Yang pertama ini. Okey, so kalau kita lihat daripada A, so maksudnya A adalah objek dan kalau ada tanda prime ini maksudnya adalah image. So kalau kita lihat daripada A kepada A prime, so macam mana kita nak mencari pusat pembesaran? Mudah sahaja. So kita buat apa? Kita sambungkan titik yang sama di antara image dan objek. So kalau kita lihat di sini adalah bagi A, kan? Bagi titik A, ini objek, ini image. So saya ambil pen warna lain dah. Warna biru, warna hijau. Okey, so kita sambung
kita tarik. Okey, dari B objek ke B image kita sambung dan kita tarik, dan dari sini ke sini kita sambung dan kita tarik. So di sini adalah pusat pembesaran. Maksudnya koordinat di sini nanti kita cari, kita baca, maksudnya koordinatnya adalah pusat pembesarannya adalah -2, -1. So dari situ kita tahu pusat pembesaran. Cikgu kecilkan sikit. Okey. So dari situ soalan A, pusat pembesaran adalah tadi berapa? Di sini kalau kita baca -2, -1, dan berapa kali dia membesar, macam mana kita nak ukur? Kita ambil sisi yang sama. So selalunya bila kita nak ukur faktor skala, kita ambil sisi yang menegak atau mendatar, sebab itu lebih mudah diukur. So kalau kita lihat di sini, sisi yang mendatar objek adalah ini. Okey, iaitu 4 sisi, dan sisi image-nya adalah yang ini. Berapa sisi tu? 2, 4, 6. So maksudnya faktor skala adalah sisi image bahagi objek. So sama dengan 6 bahagi 3, maka faktor skalanya adalah 2. Berapa kali dia membesar? Maksudnya dia membesar sebanyak 2 kali. Okey. Itu untuk contoh yang pertama. Okey. Kita lihat pula yang B, iaitu RSTU. Yang ini. Okey. Okey, yang pertama kita nak menentukan pusat pembesaran. Macam mana tadi kita nak cari? Kita sambungkan titik-titik yang samalah. So kalau kita lihat, yang senang kita ambil S dulu. S ke sini dan S ke sini. Kita sambung, kita tarik lah. Kalau kamu guna pembaris lah, cikgu tak ada pembaris. Okey. T ke T. T ke T, dari sini ke sini. Sambung, kita dapat di situ. Okey. U ke U. U ke U. Kalau kita sambung, kita dapat ke situ. Dan R ke R, kalau kita sambung, kita akan dapat jugalah sebenarnya ke situ. Okey, dengan menggunakan pembaris. So titik pembesarannya, pusat pembesarannya di situ. So kalau kita baca berapa tu? 10, 11, 12, 12, 10. Kamu guna pembaris lah, sebab di sini cikgu tak ada pembaris. Okey. Faktor skala. Faktor skala kita cari yang senang kita ukur. So yang mana senang kita ukur? Yang menegak. Yang menegak di sini kan. Ini yang ini adalah objek, yang ini adalah image. Sebab prime adalah image. So objeknya adalah 2, image-nya adalah 1 kan. So 1/2. Okey. Okey, untuk pengetahuan kamu, walaupun kalau kita nampak benda tu daripada objek kepada image, dia mengecil. Kan? Mengecil. Tapi kita tak panggil pengecilan. Kita masih lagi panggil pembesaran. Cuma macam mana kita nak tahu objek itu mengecil? Faktor skala kita akan dapat dalam bentuk pecahan. Bila faktor skala kita dalam bentuk pecahan macam ni, maksudnya objek kita semakin mengecil. Tapi kita tak panggil pengecilan. Kita masih lagi panggil pembesaran. Cuma bezanya, macam mana kita tahu dia mengecil? Faktor skala dalam bentuk pecahan. Berbanding kalau yang ini tadi, faktor skala nombor bulat. Bila faktor skala nombor bulat, maksudnya dia adalah pembesaran yang biasa. Okey, so kita lihat pula soalan C. Soalan C yang ini. Okey. Kita lihat di manakah pusat pembesarannya. Kan kalau kita lihat di situ, objek tu M ke M. So M di situ, M di situ. So kita sambung. Okey. L ke L. So L ke L di situ, dan N ke N
di situ. So maksudnya pusat pembesarannya adalah di situ. So kita tahu pusat pembesaran sama dengan 0, negatif 5. Berapakah faktor skala? Yang mana image? Yang image adalah yang besar kan. So macam mana kita nak ukur? Kita ukurlah dia punya yang mendatar atau menegak. Sebab condong kita tak boleh nak ukur kan. So kalau cikgu padam di sini, kan? Okay, kita boleh ukur di sini ni. Yang ini dengan yang ini. Okay, so situ 3, image-nya 3, objeknya 2. So faktor skala 3/2. Okay. Okay, cikgu rasa kamu bolehlah. Cikgu rasa kamu faham, dan cikgu nak kamu buka buku teks, buat latihan, praktiskan diri 5.2b, buat dalam buku Mat 1 lah. Okey. Okey, kita teruskan lagi. Bagaimana mencari faktor skala, bagaimana mencari luas image, atau bagaimana mencari luas objek. Kalau kita nak mencari luas image atau luas objek, dia mesti bagi salah satu daripada luas image atau luas objek dan dia akan bagi faktor skala. Ataupun sebaliknya. Maksudnya kita boleh cari 3 maklumat dengan syarat kedua 2 daripada 3 maklumat diberi. Okey, so kita lihat perbincangan yang kedua ni. Kita perlu tahu bahawa rumus bagi luas image adalah K kuasa 2 darab luas objek, di mana luas image adalah faktor skala yang dikuasa 2kan darab luas objek. Macam mana nak cari faktor skala tadi? Sisi image bahagi sisi objek. Yang tadi. Okey. Itu kalau diberi apa? Gambar rajah lah. Kalau tak ada, selalunya maklumat itu akan diberi. Okey. Jadual di bawah menunjukkan nilai luas objek, nilai luas image dan nilai faktor skala yang berlainan di bawah pembesaran. Lengkapkan jadual tersebut. So untuk soalan ini, kita tahu tadi luas image adalah K kuasa 2 darab luas objek. Luas image dia dah bagi 45. Faktor skala itu yang kita nak cari. Luas objek adalah 5. So K kuasa 2 adalah 45 bahagi 5 sama dengan 9. Maka K adalah 3. Okey. Untuk yang ni, untuk yang ini, dia minta kamu cari luas image dan dia bagi faktor skala kan. So masih lagi sama. Luas image adalah K kuasa 2 darab luas objek. So luas image kita nak cari. Faktor skala adalah 7/2 kuasa 2 darab luas objek. So maksudnya 49/4 darab 12. Kalau kita kecilkan 49 darab 3. So bila kita tekan kalkulator, 49 darab 3, kita akan dapat luas image-nya adalah 1/4/7. Okey, itu yang soalan B. Okey, bagi soalan C, dia minta kamu cari apa tu? Luas objek. Masih lagi rumus yang sama. Luas image adalah K kuasa 2 darab luas objek. So kita masuk je. 100 sama dengan K-nya negatif 4 kuasa 2 darab luas objek. So 100 sama dengan 16 darab luas objek. Maka luas objek adalah 100 bahagi dengan 16. So kamu akan dapat 6.25 lah luas objeknya. Okey. So cikgu rasa kedua-dua maklumat ini
So kita tahu bahawa hari ini kita telah mempelajari bagaimana untuk mencari luas imej, iaitu luas imej adalah K kuasa 2 darab luas objek. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, bagaimana kita nak mencari faktor skala. Faktor skala adalah K. Bagaimana nak mencari K? Adalah sisi imej bahagi sisi objek, dan juga bagaimana caranya untuk kamu mencari titik pembesaran dan faktor skala dengan menggunakan kaedah lukisan. So, cikgu harap kamu buat latihan di buku teks praktis kendiri 5.2b dan muka surat 102 hingga 107 di dalam modul impak 5. Okay, so untuk minggu depan kita akan berjumpa dalam kelas Google Meet. Untuk minggu ini kita hanya berjumpa dalam YouTube sahaja. So itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.